على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما
وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى
وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Membaca Yasin sama juga dengan membaca ayat-ayat Quran yang lain. Banyak faedahnya, banyak pahalanya. Bukan surah Yasin sahaja. Semua surah yang terdapat dalam Quran sebanyak 114, semuanya mempunyai hikmatnya. Semuanya menjanjikan pahala dan semuanya petunjuk-petunjuk tertentu untuk kita ambil sebagai pengajaran dan panduan hidup. Mari kita dengar penjelasan daripada Ustaz Muhammad Kamil Abdul Majid, pensyarah pengajian Islam Universiti Melaya mengenai perkara ini. Ada sesetengah orang berpendapat bahawa surah tertentu mempunyai fadilat atau kelebihan tertentu. Kita dengar penjelasan Ustaz Kamil. Pada asasnya kita kata Al-Quran itu semuanya baik. Yang jelas dalam hadis menyatakan sesiapa yang membaca satu huruf sahaja daripada Al-Quran, maka dia akan diberi ganjaran 10 kali ganda. Artinya alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Maknanya 30 ganjaran. Tetapi dalam bab fadail atau kelebihan surah, tidak pernah dibandingkan antara surah ini lebih baik, surah ini tidak baik. Cuma ada surah-surah tertentu yang dinyatakan kelebihan-kelebihannya untuk misalnya dibaca pada petang Khamis atau pada malam Jumaat atau pada pagi Jumaat. Tetapi tidak tertumpu kepada surah Yasin sahaja. Di sana terdapat ada lagi surah-surah seperti surah Ad-Dukhan, seperti surah Al-Waqi'ah, seperti surah Al-Kahfi, dan juga surah-surah macam kita sebut surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas, yakni Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas, yang digalakkan kita membaca pada setiap hari, terutama ketika kita nak masuk tidur. Disunatkan supaya kita membaca 3 kali, kemudian ditiupkan ke tapak tangan kita, kemudian disapu kepada seluruh anggota kita untuk mengelakkan daripada gangguan syaitan dan sebagainya. Terima kasih Ustaz Kamil. Mari kita kembali kepada topik perbincangan kita, iaitu surah Yasin. Seringkali kita mendengar orang berkata, atau kita bertemu dengan buku-buku, bahkan setengah buku kecil Yasin pun ada dicatatkan bahawa ada sebuah hadis Nabi yang bermaksud setiap sesuatu itu ada hatinya, dan hati Al-Quran ialah Yasin. Yakni, Yasin sebagai hati Al-Quran atau Qalbul Quran. Kami menemui seorang yang pakar dalam bidang hadis. Beliau membuat kajian PhD-nya mengenai hadis dan kini menjadi pensyarah
di Universiti Sains Malaysia, Pulau Pinang. Beliau yang kami maksudkan ialah Dr. Muhammad Asri bin Zainul Abidin. Kita dengar penjelasan beliau mengenai hadis berkenaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Telah menjadi sesuatu yang masyhur di kalangan orang awam, mereka selalu membaca hadis yang berbunyi, inna likulli syai'in qalban wa qalbul Quran Yasin. Bagi setiap sesuatu itu ada hatinya. Hati bagi Al-Quran ini ialah Yasin. Hadis ini sebenarnya diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi. Dengan Al-Imam Tirmizi mengingatkan bahawa di dalam sanad ataupun rangkaian para periwayat hadis ini ada seorang yang bernama Harun bin Abi Muhammad, Syekhun Majhul, seorang yang tidak dikenali. Para penganalisa hadis yang terdiri di kalangan para ulama hadis menyemak sanad dan riwayat hadis ini dan menyimpulkannya bahwasanya hadis ini adalah hadis yang palsu. Ini seperti yang disebut oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Silsilatul Ahadithi Al-Mawdu'ah wa Dha'ifah. Di dalamnya dinyatakan bahawasanya hadis ini adalah hadis palsu. Kita hendaklah ingat bahawasanya hadis palsu adalah haram diriwayatkan oleh seseorang, melainkan hendaklah diterangkan tentang kepalsuannya. Ini seperti yang disebut oleh Al-Imam Ibn Salah di dalam kitabnya yang masyhur berhubung dengan ilmu hadis yang dikenali sebagai Muqaddimah Ibn Salah atau Muqaddimah Ibn Salah, di mana dinyatakan di dalamnya bahawasanya haram seseorang meriwayatkan hadis palsu, melainkan hendaklah diterang tentang kepalsuannya. Hadis-hadis palsu ini muncul kerana seseorang menyandarkan kepada Nabi SAW apa yang baginda tidak ucapkan. Mereka mengada-ngada dan mereka-reka ucapan-ucapan Nabi atau perbuatan-perbuatan Nabi yang tidak sama sekali pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ulama-ulama hadis akan mengesan mereka dan mengesan kepalsuan mereka, mengesan para periwayat yang memalsukan hadis ini. Inilah kepentingan ilmu hadis. Baginda Nabi SAW memberi amaran tentang akan berlakunya kepalsuan hadis atau pemalsuan hadis pada akhir zaman. Kata baginda SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim di dalam muqaddimahnya, kata baginda, yakunu fi akhir zaman dajjalun al-kadzabun ya'tunakum bil ahadithi ma lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum. Akan datang pada akhir zaman golongan dajjal dan pendusta. Mereka akan membawa kepada kamu hadis-hadis yang tidak pernah didengari oleh kamu dan mak bapak kamu. Hendaklah kamu berhati-hati dengan mereka. Inilah keadaan yang paling bahaya yang berlaku di mana Rasulullah memberi amaran. Kata baginda, inna kadhiba alayya laysa kakadhibin ala ahad. Man kadhiba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sesungguhnya dusta kepada aku tidak sama dengan dusta pada orang lain. Sesiapa yang dusta kepada aku dengan sengaja, maka siap tempat duduknya di dalam api neraka. Sidang penonton dan pendengar yang dimuliakan, sesungguhnya di dalam sejarah pemalsuan hadis ada beberapa golongan yang terlibat memalsukan hadis. Mereka sebahagian besarnya ialah golongan zanadiqah, iaitu mereka yang menzahirkan Islam sedangkan hati nusanubari mereka memusuhi agama. Mereka ini hadis-hadis yang akan mencemarkan kesucian agama, mencemarkan tauhid, mencemarkan Rasul SAW. Di sebelah pihak yang lain, golongan yang mereka hadis ialah golongan zuhad, iaitu golongan yang cuba menasabkan diri mereka kepada kerohanian dan kesufian. Mereka kononnya ingin
mengajak orang supaya lebih mendekati agama dengan mereka hadis-hadis yang tidak pernah diucapkan oleh Nabi. Antara fokus rekaan mereka ialah hadis berhubung dengan fadilat-fadilat surah. Fadilat surah yang membabaitkan berbagai-bagai surah. Ini seperti yang dilakukan oleh Abu Ismah Nuh Al-Jami' yang mereka hadis-hadis berhubung dengan fadilat surah. Kunun katanya, sesungguhnya aku merekanya disebabkan untuk menggalakkan orang ramai membaca Al-Quran kerana mereka terlalu tertumpu kepada sirah-sirah Nabi SAW. Dengan itu aku nak menggalakkan mereka, sedangkan dia melupai perbuatannya ini ialah perbuatan yang haram dan perbuatan ini menjerumuskan ia ke dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu hendaklah kita mengambil pengajaran dan pengiktibaran. Janganlah kita memudah-mudahkan di dalam membaca sesuatu hadis, terutama hadis-hadis berhubung dengan fadilat-fadilat surah ini. Hendaklah terlebih dahulu merujuk kepada ahli-ahli hadis dan pakar-pakar di dalam bidang hadis, ataupun merujuk kepada huffaz, iaitu orang-orang yang menguasai bidang hadis yang terdiri daripada para ulama dahulu yang silam dan para pengkaji hadis yang mana menguasai bidang ini, seperti mana yang disebut oleh Al-Syeikh Syu'aib Al-Arnaud ketika mentahqiqkan kitab yang besar oleh Al-Imam Az-Zahabi. Al-Syeikh Syu'aib Al-Arnaud menyebut bahawasanya tidak halal bagi seseorang meriwayatkan hadis-hadis Nabi, melainkan hendaklah dipastikan terlebih dahulu daripada huffaz, yakni mereka yang menguasai bidang hadis, bahawasanya hadis ini kedudukannya adalah sabit, iaitu pasti daripada Nabi SAW. Maka termasuklah hadis ini, maka hendaklah kita jangan begitu memudah-mudahkan membacanya tanpa kita meneliti kedudukan hadis ini di sisi ulama hadis. Terima kasih Dr. Asri. Jadi, hadis yang selama ini diterima oleh kebanyakan kita sebagai sebuah hadis Nabi, tanpa sebarang keraguan dan tanpa dipersoalkan itu, mengikut kajian Dr. Asri, itu adalah hadis palsu. Kita telah mendengar penjelasan Dr. Asri dengan hujah-hujah beliau. Jadi sekarang terpulanglah kepada kita untuk membuat pertimbangan. Kalau ada antara kita yang punya hujah yang boleh menyanggah hujah Dr. Asri itu, kita alu-alukan demi mencari kebenaran ilmu. Sekiranya tidak ada, mungkin eloklah kita menerima penjelasan Dr. Asri tadi. Berikutan dengan itu, kami juga telah mendapatkan penjelasan daripada 3 orang tokoh ilmuwan atau ulama tadi, iaitu Ustaz Kamil Majid, Dr. Fauzi Draman dan Dr. Asri Zainul Abidin mengenai satu amalan yang telah menjadi sebati dalam budaya beragama di kalangan masyarakat kita, iaitu amalan membaca Yasin pada malam Jumaat. Apakah amalan ini pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW? Atau apakah ia sebenarnya berasaskan kepada amalan di zaman Nabi atau di zaman sahabat atau berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi tertentu? Kita mulakan dengan Ustaz Kamil dahulu. Soal baca Yasin, barangkali kita lihat secara umum tentang hadis-hadis dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya dalam hadis-hadis Nabi ada gesaan supaya orang Islam membaca Al-Quran. Jadi yang berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabat ketika itu, kebanyakan para sahabat mereka tidak menumpu kepada bacaan-bacaan tertentu sahaja. Tetapi budaya yang berlaku pada masa itu, kebanyakan para sahabat mengkhatamkan sebuah Al-Quran. Ada sebahagiannya boleh mengkhatamkan Al-Quran sebulan sekali. Atau ada yang mengkhatamkan Al-Quran pada setiap 7 hari sekali khatam. Ada juga mereka yang mengkhatamkan Al-Quran 3 kali atau 3 hari sekali. Atau ada yang mengkhatamkan Al-Quran pada setiap hari dan malamnya 1 kali. Malah ada juga yang boleh mengkhatamkan Al-Quran 2 kali sehari. Jadi oleh sebab itu, budaya pada waktu itu lebih kepada budaya membaca Al-Quran secara keseluruhannya. Tetapi tidak dinafikan ada hadis-hadis
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan kelebihan-kelebihan ayat-ayat tertentu. Misalnya ayat akhir surah Al-Baqarah daripada ayat amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, seperti yang selalu kita wiridkan selepas sembahyang. Ada kelebihan surah Al-Kahfi, ada kelebihan surah Ad-Dukhan, ada kelebihan surah Al-Waqi'ah, malah ada kelebihan-kelebihan yang ada pada surah Yasin, surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, atau juga surah Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Jadi yang kita lihat di situ, kita tidak nampak dalam budaya pada zaman Nabi dan para sahabat hanya menumpukan baca ayat Yasin pada malam Jumaat itu semata-mata. Artinya pada malam Jumaat itu kelebihan membaca surah Al-Kahfi pun ada dan juga surah-surah lain. Jadi yang kita nampak di sini, mungkin dalam tradisi masyarakat Melayu di Nusantara ini, membaca Yasin pada malam Jumaat, pada hemat saya merupakan amalan-amalan yang dilakukan oleh mungkin sebahagian daripada tarikat-tarikat tasawuf pada waktu itu. Tetapi walau bagaimanapun kita tidak boleh nak menyatakan salah membaca Yasin pada malam Jumaat, sebab pada malam Jumaat itu elok dibaca Quran. Walaupun ada yang menyatakan dalam hadis Nabi kebaikan surah Al-Kahfi dan kebaikan surah Yasin, tapi tidak menafikan untuk membaca surah-surah yang lain juga. Cuma yang menjadi satu persoalan, dia akan menjadi satu perkara yang tidak baik dari segi hukum apabila masyarakat mewajibkan pembacaan Yasin itu pada malam Jumaat, sehingga tidak langsung membaca surah-surah yang lain pada malam Jumaat, atau juga semacam wajib membaca Yasin dan tidak dengan surah-surah lain. Jadi kalau untuk kita kembali kepada ajaran yang ditunjukkan oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah perlu untuk kita menetapkan secara khusus bahawa malam Jumaat itu untuk membaca Yasin sahaja. Demikian juga barangkali kalau soal membaca ketika orang mati, tidak ada nas-nas yang kita katakan sahih bahawa hanyalah surah Yasin sahaja perlu dibaca. Begitulah penjelasan daripada Ustaz Kamil Majid. Sekarang mari kita ikuti pula penjelasan daripada Dr. Fauzi Draman. Mengenai isu tradisi membaca Yasin dan seumpamanya yang berjalan di kalangan masyarakat Melayu umumnya, di Nusantara amnya, saya merasakan satu perkara yang semacam dilupai oleh kebanyakan masyarakat Islam, ialah kenapa Al-Quran itu diturunkan. Allah SWT menjelaskan yang dalam satu ayat, Al-Quran itu dianggap sebagai nur, cahaya. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Artinya Allah Ta'ala menjelaskan Al-Quran itu diibaratkan cahaya dan ianya merupakan penyelamat kepada masyarakat. Dan Al-Quran yang diturunkan dalam tempoh yang sepanjang tempoh risalah Nabi memainkan peranan sebagai penyelamat dan petunjuk kepada manusia semuanya. Tidak dinafikan ada beberapa tradisi yang berlaku yang tidak bercanggah dengan apa yang diamalkan oleh setengah-setengah anggota masyarakat kita. Akan tetapi kalau kita hanya memilih satu surah sahaja di dalam sebanyak 100 lebih surah yang ada dalam Al-Quran untuk dibacakan dan atau untuk dibudayakan, ini saya berpendapat suatu perkara yang boleh diperbetulkan lagi. Walaupun boleh jadi ada di sana hadis-hadis dikatakan menjelaskan mengenai kelebihan surah Yasin itu sendiri. Tapi kalau kita melihat kepada Al-Quran secara umumnya, banyak juga surah-surah lain yang punya kelebihan-kelebihan tertentu. Dan kalaulah kita dapat melihat dan meluangkan masa sedikit merujuk kepada apa yang telah dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi sebagai contoh di dalam Riyadhus Shalihin umpamanya, dia telah menyebut beberapa kelebihan surah-surah dan ayat-ayat yang lain.
termasuklah ayat kursi, termasuk suratul kahfi. Bahkan ada juga surah-surah lain yang ada kelebihan-kelebihan yang semacam diabai ataupun terabai di dalam masyarakat kita. Jadi bagi saya mengutamakan ataupun memilih satu-satunya surah, yakni surah Yasin sebagai tempat ataupun sumber untuk dibaca, untuk diambil berkat ataupun untuk apa-apa pun, ini merupakan sesuatu yang saya rasa ada sesuatu yang tertinggal di sana. Jadi kalaulah dalam peringkat awal dulu boleh jadi masyarakat Islam di alam Melayu dikatakan terlalu awal dengan dekat terlalu awal dengan Quran dan agak jauh. Al-Quran masih belum dibumikan dalam istilah sekarang ini dalam masyarakat. Jadi mereka memilih boleh jadi surah-surah yang agak simple, surah-surah yang agak mudah untuk diamalkan oleh mereka. Ya, oleh kerana kita sudah sekian lama menjadi seorang Muslim, bahkan orang Melayu pun sudah begitu lama memahami Al-Quran dan tahu kelebihan Al-Quran, saya rasa adalah bijaksana kalau kita meluahkan skop kajian kita dan pembacaan kita kepada Al-Quran secara umumnya dan tidak terkhusus ataupun difokuskan kepada surah Yasin itu saja, dengan tidak menafikan dia ada kelebihan dan dia ada keutamaan dan ada hadis-hadis yang menunjukkan begitu. Tapi kalaulah daripada 100 lebih lagi surah yang ada dalam Quran terabai, maka alangkah malangnya dan suatu yang sangat tidak kena pada pandangan saya bila difokuskan dalam tradisi kita. Kadang-kadang setiap malam Jumaat dibaca surah tersebut. Anak-anak nak masuk peperiksaan pun kadang-kadang dibaca juga surah Yasin. Orang nak mati pun baca surah Yasin. Nak temuduga naik pangkat pun baca Yasin. Jadi apa status sebenarnya? Jadi kita harus melihat Al-Quran sebagai penyelamat dalam kehidupan kita, Al-Quran sebagai panduan dalam kehidupan kita, dan ia tidak terkhusus kepada ayat-ayat tertentu sahaja. Bahkan kalau kita tengok hadis Nabi umpamanya, dikatakan sesiapa membaca satu huruf daripada Al-Quran akan diberi ganjaran 10 pahala. Jadi artinya bukan terhenti kepada surah Yasin saja, bahkan ayat Al-Quran yang bilangannya di sekitar dalam 6,000 lebih ayat itu, kesemuanya akan berpahala dan kesemuanya sewajarnya dijadikan bacaan. Bahkan kalau kita lihat balik tradisi awal, membaca Al-Quran adalah step yang pertama. Pertamanya ialah baca. Tradisi para sahabat umpamanya, kalau boleh saya sebut, Ibnu Abbas ataupun Ibnu Mas'ud, mereka datang menemui Rasulullah SAW bertanya, apakah ada ayat-ayat yang baru turun? Lalu mereka minta daripada Nabi SAW dibacakan 10 ayat. Mereka balik di rumah dan coba baca ayat itu dan dilancarkan. Dan tahap yang berikutnya, mereka hafaz, mereka fahami, mereka hayati, mereka laksanakan dan mereka pertahankan hukum hakamnya kalau ada pihak-pihak yang coba mencabar hukum Al-Quran itu. Ini Al-Quran secara umumnya, dan rasa saya kita sudah tidak berlaku adil sekian lama terhadap Al-Quran kalau kita hanya memilih surah-surah tertentu saja untuk dibaca dan untuk diteliti. Begitulah penjelasan daripada Dr. Fauzi Rahman. Kita teruskan majlis perbincangan ilmu kita ini dengan mendengar satu penjelasan lagi, iaitu daripada Dr. Asri Zainal Abidin. Banyak persoalan ditimbulkan berhubung dengan bacaan Yasin pada malam Jumaat. Apakah ia pernah dilakukan pada zaman Nabi SAW dan para sahabat, atau ia sesuatu yang tidak pernah berlaku pada zaman mereka? Terlebih dahulu, saya katakan sesungguhnya Yasin adalah salah satu daripada surah Al-Quran. Maka Al-Quran boleh dibaca pada apa-apa malam dan pada apa-apa ketika sahaja, yang mana selagi mana keadaan pembacaan, tempat pembacaan itu tidak menyanggahi syarak. Bukan sahaja surah Yasin, surah apa-apa sahaja boleh dibaca pada malam Jumaat, malam Sabtu, malam Ahad, malam apa-apa sahaja. Itu tidak menjadi kesalahan. Namun keadaan ini berbeza apabila seseorang beriktikad bahawasanya Yasin mestilah dibaca pada malam Jumaat, ataupun mempercayai membaca Yasin pada malam Jumaat mempunyai khasiat atau mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu. Jika soalannya berhubung dengan apakah membaca Yasin pada malam Jumaat disuruh oleh agama dengan kelebihan-kelebihan tertentu ataupun dijamin dengan kelebihan dan pahala-pahala tertentu, maka saya katakan bahawasanya tidak ada di sana
satu pun hadis Nabi yang mengkhususkan bacaan Yasin pada malam Jumaat. Bahkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, baginda Nabi SAW menyebut, la takhtassu lailatal Jum'ah biqiyamin min bainil layali. Janganlah kamu khaskan malam Jumaat itu dengan satu salat yang mana tidak ada pada malam-malam yang lain. Maka dengan itu, salat sendiri pun tidak ada salat khas pada malam Jumaat. Demikian juga tidak ada bacaan-bacaan khas pada malam Jumaat. Melainkan apa yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Al-Imamul Baihaqi, dengan hadis ini disahihkan oleh para ulama hadis, di mana baginda sallallahu alaihi wasallam menyebut, man qara'a suratul kahf sata'a lahu nurun min tahta qadamihi ila ananis sama. Sesiapa yang membaca suratul kahfi, maka terpancar cahaya daripada tapak kakinya sehinggalah ke langit. Ini suratul kahfi pada malam Jumaat. Siapa yang membaca surat kahfi pada malam hari Jumaat, maka dijanjikan pahala yang sepenuhnya. Namun untuk suratul Yasin tidak ada pengkhususan demikian. Maka oleh kerana itu, sesiapa yang ingin membaca Yasin pada malam Jumaat ataupun selain daripadanya, hendaklah tidak mengiringinya dengan apa-apa i'tiqad, dan tidak boleh mempercayai bahawasanya Yasin mesti dibaca pada malam Jumaat. Dia boleh membaca Yasin pada malam Jumaat, dia boleh membaca Yasin pada malam Sabtu, dia boleh membaca Yasin pada malam Ahad, dia boleh membaca Yasin pada siang dan malamnya. Tidak ada sebarang perbezaan. Meletakkan kifiat ataupun meletakkan fadilat sedangkan ia tidak ada di dalam hadis Nabi ialah suatu dakwaan terhadap agama dengan sesuatu yang tidak ada dalil, iaitu mendakwa seseolah Allah Subhanahu wa taala menjamin satu pahala, sedangkan Nabi SAW dan Allah Subhanahu wa taala sendiri tidak pernah menyatakannya. Sesungguhnya di dalam masalah agama, seseorang hendaklah berpegang dengan apa yang telah ditunjuk ajarkan oleh Nabi SAW. Janganlah ia mengandai-andaikan agama atau membuat tambahan dan rekaan sesuatu yang tidak pernah ada ataupun pernah dinyatakan oleh Rasulullah. Seorang lelaki datang kepada Imam Malik seperti yang disebut oleh Al-Imam Syatibi dan kitabnya Al-I'tisam. Datang kepada Imam Malik bin Anas, iaitu imam yang terkenal. Dia menyatakan, wahai Aba Abdullah, sesungguhnya aku ingin di mana aku patut memulakan ihram, yakni haji dan umrah. Katanya, engkau mula di Zulhulaifah, di mana tempat Rasulullah SAW memulakannya. Katanya, aku ingin memulakan ihram, aku ingin berihram daripada masjid, iaitu Masjid Nabi. Kata Imam Malik, jangan lakukannya. Katanya, aku ingin berihram bermula daripada kubur Nabi SAW. Kata Imam Malik, jangan. Akhsha an tusibaka fitnah. Aku bimbang ditimpa kepadamu fitnah. Dia menyatakan, wahai Imam, apa fitnah? Ia hanyalah bilangan-bilangan ataupun hanyalah penambahan kepada jarak sahaja yang aku tambah. Yakni dengan aku menambahkan jarak yang lebih jauh, ia menambahkan pahala. Walau bagaimanapun aku akan melalui Zulhulaifah, ataupun walau bagaimanapun maksudnya aku tetap berihram. Tempat masjid Nabi ataupun kubur Nabi sesuatu yang baik, apa salahnya? Dengarlah jawapan Imam Malik dalam masalah ini. Kata Imam Malik, wa ayy fitnatin a'zam min antara annaka sabaqta ila fadilatin qassara anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa inni sami'tu Allah ta'ala yaqul falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum azabun alim. Kata Imam Malik, apakah lagi fitnah yang lebih besar apabila engkau menganggap dirimu mendahului satu kelebihan yang mana Rasulullah telah menguranginya. Maksudnya apabila engkau merasakan engkau menambah suatu perkara di dalam agama yang engkau akan mendapat pahala, sedangkan Nabi tidak pernah melakukannya, seolah-olah engkau menyaingi dan mendahului baginda sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan aku mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, maksudnya maka jaga-jagalah orang-orang yang menyanggahi arahan Rasul, jangan sampai ditimpa kepada mereka fitnah dan ditimpakan kepada mereka azab yang pedih.
menentukan hari tertentu dengan bacaan tertentu, cara tertentu, memerlukan dalil daripada Al-Quran ataupun daripada sunnah Nabi SAW. Meletakkan khasiat, meletakkan kelebihan, meletakkan fadilat dengan bacaan tertentu, ataupun meletakkan jaminan pahala apa yang tidak pernah dijamin oleh Allah dan Rasulnya ialah dakwaan terhadap agama dan dakwaan terhadap Allah dan Rasul, janji yang dibuat kepada seseorang, sedangkan janji ini tidak ada siapa yang berhak melakukannya melainkan manusia yang diturunkan wahyu, iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Merujuk kembali kepada soalan yang dikemukakan, pertanyaan yang ditanya, apakah bacaan Yasin dikhususkan pada malam Jumaat? Saya menyatakan ia tidak dikhususkan pada malam Jumaat. Bahkan ia tidak patut seseorang beriktikad mesti malam Jumaat. Duka cita sebahagian tempat, mereka begitu terikat dengan perkara ini. Kadang-kala kita dijemput untuk berceramah suatu tempat ataupun memberi kuliah. Kalau kita ingin hadir pada malam Jumaat, mereka tidak membenarkannya. Kata mereka tidak boleh kerana malam ini bacaan Yasin. Kita katakan tukar pada malam besok bacaan Yasin kerana saya ada ruang pada malam ni. Dia kata tak boleh. Malam besok orang tak boleh baca Yasin. Dia sudah menjadi satu i'tiqad. Seolah surah Al-Quran tidak boleh dibaca melainkan pada malam Jumaat. Inilah ancaman apabila ataupun bahaya apabila kita mengaitkan sesuatu sedangkan ia tidak mempunyai dalil. Dan siapalah yang akan bertanggungjawab di akhirat besok di atas dakwaan-dakwaan yang dikemukakan ini. Saya nasihatkan kepada kita semua, berhati-hati di dalam mendakwa sesuatu untuk disandarkan kepada agama. Maka dengan itu, sesiapa yang ingin membaca Yasin, dia boleh meneruskannya kerana ia surah daripada Al-Quran, tetapi hendaklah dia tidak mengkhususkannya pada malam-malam tertentu sahaja. Berikutnya, kita juga perlu nasihat orang ramai. Sesungguhnya Quran bukan sahaja Yasin. Orang Melayu seakan-akan tidak ada bagi mereka Quran sesetengahnya melainkan Yasin. Sedangkan Al-Quran begitu luas. Banyak lagi surah-surah yang patut mereka baca. Seperti hari Jumaat, dalam hadis tidak diperuntukkan Yasin. Ia diperuntukkan suratul Kahf. Patutnya mereka membaca suratul Kahf. Kerana Nabi menjamin diampun ma bainal Jum'atain. Diampun orang yang membaca suratul Kahfi di antara dua Jumaat. Maka kalau ia membaca surah Kahfi, itu ada di dalam hadis Nabi SAW. Memperuntukkan yang seperti ini sehingga orang Melayu sebahagiannya membaca Yasin tanpa mengambil faedah dan kepahaman daripada suratul Yasin. Ramai orang kita, duka cita kita nyatakan, di samping kita menghormati hasrat baik mereka, usaha mereka dan niat baik mereka, tetapi kita menasihati mereka juga. Ramai yang membaca suratul Yasin sudah berpuluh tahun. Barangkali sudah 30 tahun, 40 tahun. Tetapi kalau kita bertanya mereka, apa yang terkandung dalam makna suratul Yasin? Apakah pengajaran yang Allah bawa dalam suratul Yasin? Apakah yang Allah minta daripada tuntutan tauhid? Daripada tuntutan untuk berpegang kepada agama? Daripada tuntutan untuk mengingati tentang kebesaran Allah? Mereka tidak mengingatinya. Bahkan sebahagian mereka hanya mementingkan air Yasin lebih daripada mementingkan ayat Yasin itu sendiri. Maka dengan itu, marilah kita mengubah sikap dan pandangan kita terhadap surah-surah Al-Quran supaya kita mendapat dan melihat Al-Quran ini dengan syumul, dengan lengkap keseluruhannya sekali, tidak tertumpu hanya pada surah-surah tertentu saja. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penjelasan daripada Dr. Asri mengenai amalan membaca Yasin di malam Jumaat. Tidak ada hadis daripada Rasulullah SAW yang menganjurkan supaya umat Islam membaca Yasin pada malam Jumaat. Namun kita jangan salah faham. Rasulullah SAW memang menganjurkan, bahkan menuntut umatnya supaya membaca kitab suci Al-Quran pada setiap hari. Tidak kira hari Jumaat, hari Sabtu, hari Ahad atau selebihnya. Memang kita dituntut membaca Al-Quran. Dan Al-Quran itu termasuklah surah Yasin. Jadi membaca Yasin bukanlah satu kesalahan. Membaca Yasin pada malam Jumaat bukan satu kesalahan. Bahkan kita tetap mendapat pahala apabila membaca Yasin pada malam Jumaat. Jadi, apakah persoalan yang ditimbulkan oleh 3 orang ilmuwan tadi? Persoalan yang mereka timbulkan ialah mengenai kepercayaan atau i'tikad dalam hati kita.
kalau kita beriktikad atau kita percaya bahawa membaca Yasin pada setiap malam Jumaat itu adalah satu amalan wajib yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, itu adalah satu kesilapan. Rasulullah SAW tidak mengajarkan demikian. Yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ialah supaya kita membaca seluruh Al-Quran secara berterusan, supaya kita memahami maknanya dan supaya kita menjadikan Al-Quran itu sebagai panduan hidup kita. Tidak cukup sekadar membaca Yasin pada malam Jumaat saja, tetapi tidak mahu mengambil tahu apa maknanya dan apakah ajaran yang terdapat di dalamnya. Apabila kita dituntut supaya membaca Al-Quran, maksudnya ialah supaya kita memahami isi kandungannya dan supaya kita menjadikan ajarannya panduan hidup. Sekarang marilah kita teruskan majlis kita, ilmu kita ini dengan mendengar pula penerangan mengenai panduan-panduan atau pengajaran yang terdapat dalam surah Yasin. Kalau kita lihat secara umum pengertian dan maksud dalam surah Yasin itu, dia lebih banyak menumpukan soal akidah atau soal kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dalam surah tersebut banyak juga diajak kita berfikir, umpamanya tentang kejadian diri manusia itu sendiri. Kemudian ada fenomena-fenomena saintifik yang ada di sekeliling kita. Misalnya supaya melihat kepada matahari bagaimana ia berpusing, bagaimana Allah Ta'ala menjadikan malam dan siang, bagaimana indahnya bulan, dan bagaimana pokok kayu yang ada di sekeliling kita, yang kesemuanya kalau kita lihat di situ mengarah kepada soal tauhid, soal akidah. Allah Ta'ala memperlihatkan kepada kita tentang kebesarannya dengan fenomena-fenomena yang ada di sekeliling kita, seperti pokok atau hujan yang turun, tumbuhan yang subur di bumi, dan akhir sekali bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memperlihatkan bagaimana manusia nantinya akan dibangkit oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala itu digambarkan pada akhir surah Yasin itu dengan perkataan kun fayakun. Artinya bila Allah Ta'ala kata jadilah, maka dengan sendirinya terjadi. Tetapi kita harus memahami sesuatu itu terjadi, tetapi dalam suatu hukum sebab musabab yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana surah Yasin juga menggambarkan bagaimana para rasul diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul yang terakhir. Ada diceritakan dalam surah Yasin misalnya, seorang rasul yang telah diutus kepada sesuatu umat. Kemudian Allah memperkuatkan lagi dengan rasul yang kedua. Kemudian datang lagi seorang yang menyeru supaya orang ramai dalam kampung tersebut atau dalam kota tersebut supaya mengikut dua rasul yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi surah Yasin menceritakan bagaimana kedegilan manusia dan bagaimana keingkaran manusia untuk menurut perintah-perintah Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun mereka telah dibekalkan dengan kitab, walaupun mereka telah diutus oleh Allah dengan rasul-rasul untuk menyampaikan ajaran-ajarannya. Dan surah Yasin menceritakan bagaimana akhirnya mereka yang ingkar ini akan diberi azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kala bukan dengan satu perkara yang besar, tapi cukup dengan suatu tempikan yang mengejutkan yang menyebabkan mereka menerima azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai kesimpulan kita di sini, surah Yasin ini, dan barangkali itulah sebabnya kenapa dalam masyarakat kita dituntut membaca Yasin pada malam Jumaat, supaya orang lebih ingat kepada Tuhan, lebih ingat kepada ajaran-ajaran Rasul, dan juga lebih ingat kepada peristiwa-peristiwa yang akan berlaku pada hari kiamat nanti. Jadi dengan manusia mengingati Allah, mengikuti ajaran sunnah Rasul, dan tahu serta faham dan ternampak-nampak apa akan yang berlaku di akhirat nanti, maka akan
memperkuat dan memperteguhkan iman seseorang itu. Dan jika mereka engkar daripada beriman kepada Tuhan, atau mereka tidak mematuhi perintah-perintah dan larangan-larangan Tuhan, maka mereka akan menerima azab dan ganjaran yang pedih di akhirat nanti. Dan kadang-kala ganjaran yang pedih itu atau azab yang pedih itu mungkin juga berlaku di akhirat, tetapi ada kemungkinan juga setengahnya ditunjukkan oleh Tuhan berlaku dalam kehidupan dunia ini lagi. Terima kasih Ustaz Kamil Abdul Majid. Dan seterusnya kita akan dengar satu lagi penjelasan, iaitu daripada Dr. Fauzi Draman mengenai pengajaran-pengajaran yang terdapat dalam surah Yasin yang boleh kita jadikan panduan hidup kita. Al-Quran adalah panduan dalam seluruh kehidupan kita. Tidak salah kalau ada para ilmuwan, para ulama menyebut Al-Quran itu sebagai dustur al-muslimin, ya, sebagai pelembagaan hidup bagi setiap muslim. Dan apabila kita merujuk kepada surah Yasin ini yang dah jadi tradisi dalam masyarakat kita, merujuk, membaca, satu perkara yang saya rasa agak malang, di mana-mana pun berlaku. Ramai di kalangan kita, khususnya orang Melayu, di alam Melayu ataupun di tempat kita di Malaysia ini, oleh kerana Al-Quran itu merupakan kalamullah, berbahasa Arab, diturunkan daripada Allah melalui Jibril, dan ianya bukan bahasa kita. Jadi artinya ada satu tambahan lagi yang perlu kita lihat. Untuk memahaminya, kita terpaksa menggandakan usaha sebab dia bukan bahasa kita. Kadang-kadang yang ditulis dalam bahasa Melayu kita pun terpaksa diteliti dan didiskusi untuk difahami. Apalagi Al-Quran yang diturunkan daripada Allah, ianya merupakan mukjizat, bukan pula dalam bahasa kita. Bilisanin Arabiyyin mubin, di dalam Al-Quran yang begitu. Maka masalah besar yang berlaku dalam masyarakat kita ialah dalam usaha untuk memahami. Kalau boleh saya tanyakan, sejauh mana sebenarnya umat Islam kita yang berbahasa Melayu ni, khususnya yang gagal menguasai bahasa Arab, mereka boleh memahami Al-Quran? Tidak lebih kecuali mereka hanya dapat membaca. Dan tidak dinafikan membaca Al-Quran adalah berpahala. Sebab tu Nabi kata, bukanlah aku katakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Setiap satu huruf diberikan 10 pahala. Jadi kalaulah kita dapat memahami dalam 80 atau 70 ayat daripada surah Yasin, memang banyak benda-benda yang boleh kita mengambil iktibar sebenarnya. Peristiwa Ashabu Yasin yang disebut dalam surah Yasin, wajah min aqsal madinati rajulun yas'a, ya, di mana satu orang pesuruh Allah Taala datang untuk membawa kebenaran, tapi mereka telah dianiaya dan ditindas. Namun kalau kita dapat melihat, oleh kerana ia merupakan utusan Allah, walaupun nyawanya terkorban, dihantar silih berganti, namun mereka tetap mempertahankan kebenaran. Jadi dalam konteks memahami dan mempertahankan kebenaran, ini di antara satu perkara yang sejarah manusia secara global membincangkan perkara tersebut. Manusia mahu menegakkan justice, menegakkan keadilan, kebenaran, dan konsistennya Ashabu Yasin yang kita bacakan itu sebenarnya sudah cukup untuk menjadikan panduan-panduan lain. Bahkan banyak sebenarnya kalau kita teliti daripada surah Yasin itu, bagaimana kita nak deal, umpamanya Allah Ta'ala menekankan yang syaitan itu merupakan musuh kita dan kita harus jauhinya dan melayani secara musuh. Jadi bagaimana dalam kehidupan kita masih lagi terikut-ikut dan terpedaya dengan hasutan ataupun rasukan syaitan dalam kehidupan kita. Bahkan banyak lagi benda-benda lain, termasuk kisah-kisah yang disebut, yang diabadikan di dalam Al-Quran, panduan-panduan yang ada. Titik tolaknya, pertama kita harus coba memahami isinya, dan sekaligus kemudiannya setelah kita dapat faham, kita akan dapat sama-sama antara satu sama lain berusaha untuk menghayati. Bukan saja seperti mana saya sebutkan dalam konteks surah Yasin, tapi bahkan seluruh Al-Quran yang terdiri daripada 6,600 lebih ayat itu. Terima kasih Dr. Fauzi Draman, dan terima kasih sekali lagi Ustaz Kamil Abdul Majid. Terima kasih juga kepada Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin dan Dr. Saifuddin Rasib yang telah menjayakan majlis ilmu kita pada kali ini. Suatu perbincangan ilmu mengenai surah Yasin. Diharap perbincangan tadi sedikit sebanyak dapat menambahkan ilmu kita mengenai Al-Quran dan Sunnah, khasnya yang berhubungan dengan surah Yasin. Hingga kita berjumpa di lain masa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.